Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu ABJ, Guru Sains Maya Anda. Video pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk di sebelah. Jom, mari kita tonton bersama-sama dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video PDPC Sains Tingkatan 5. Jadi pada kali ini, cikgu akan membicarakan tajuk 1.1, dunia mikroorganisma. Jadi objektif PDPC pada kali ini ialah yang pertama ialah untuk menyatakan kumpulan mikroorganisma serta memberi contoh setiap kumpulan mikroorganisma. Objektif yang kedua ialah menyatakan ciri-ciri bagi setiap kumpulan mikroorganisma. Apakah dia mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar dan ianya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron. Okey, bila kita sebut saja mikroorganisma, kebiasaannya yang terbayang dalam fikiran kita adalah organisma yang berbahaya dan boleh menyebabkan penyakit kepada kita. Jadi sebenarnya ada juga mikroorganisma yang tidak menyebabkan penyakit, yang kita namakan dia sebagai flora normal. Jadi apakah itu flora normal? Flora normal merujuk kepada mikroorganisma yang dijumpai pada manusia dan juga haiwan yang tidak menyebabkan penyakit. Jadi kepentingannya kepada kita adalah yang pertama untuk bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan juga menghalang pembentukan koloni patogen. Patogen ini merupakan organisma yang menyebabkan penyakit. Flora normal juga terdiri daripada bakteria yang mensintesis vitamin B12 dan juga vitamin K. Vitamin B12 penting untuk pembentukan sel darah merah dan juga untuk saraf. Manakala vitamin K penting untuk pembekuan darah. Okey, yang ketiga, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan juga tisu dalam salur pencernaan. Dan yang terakhir sekali, flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan juga penyakit. Okey, ini merupakan contoh flora normal yang kita boleh jumpa dalam tubuh kita. Yang pertama sekali ialah di bahagian hidung. Bahagian atas salur pernafasan, flora normalnya ialah Staphylococcus. Ini Staphylococcus. Ini Staphylococcus. Kemudian Streptococcus species. Ini bentuk Streptococcus species. Di bahagian kulit kita ada Staphylococcus dan juga Corynebacterium species. Ini Corynebacterium species. Okey, di bahagian usus kecil ada 3 flora normal yang biasa kita jumpa. Escherichia coli, Lactobacillus species dan juga Streptococcus species. Ini Lactobacillus, ini ialah E. coli ataupun Escherichia coli. Dan di bahagian saluran uretra ada Staphylococcus species dan juga Corynebacterium species. Ini merupakan antara contoh-contoh flora normal yang kita boleh jumpa dalam tubuh manusia. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengelasan mikroorganisma. Jadi mikroorganisma kita boleh bahagikan dia kepada 5 kumpulan yang utama, iaitu yang pertama ialah kulat ataupun fungi, alga, protozoa, bakteria dan yang terakhir sekali adalah virus.
virus ataupun virus. Pengelasan mikroorganisma ni adalah berdasarkan kepada yang pertama ialah saiz, yang kedua rupa bentuk, yang ketiga cara pemakanan ataupun nutrisinya. Jadi ada 3 jenis cara pemakanan bagi mikroorganisma. Yang pertama ialah autotrofik. Autotrofik ni merujuk kepada organisma ataupun mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, parasit. Parasit ni ialah menyerap makanan daripada benda hidup. Dan yang ketiga ialah saprofit. Saprofit ni menyerap makanan daripada benda yang mati ataupun reput. Melalui proses pereputan. Jadi mikroorganisma juga boleh dikelaskan berdasarkan kepada habitat dan juga cara pembiakannya. Jadi cara pembiakannya ada 2 jenis cara pembiakan, sexual dan juga asexual. Okey, baiklah anak-anak semua. Cuba kita tengok kumpulan yang pertama. Kumpulan mikroorganisma yang pertama iaitu kulat dan juga fungi. Okey, contoh bagi kategori kulat ni, yeast dan juga mukor. Yeast, bentuk yeast. Ini bentuk yeast bentuk yeast, bentuk kulat. Manakala ini ialah bentuk mukor. Mukor mengandungi sporangium, dalamnya ada spora. Ataupun nama lain kita panggil sebagai kulapuk. Okey, ciri-ciri bagi kulat ataupun fungi. Yang pertama ialah boleh terdiri daripada organisma unisel ataupun multisel. Contoh organisma unisel adalah yeast yang cikgu tunjuk tadi. Manakala contoh organisma multisel ni ialah yang mempunyai banyak sel. Contohnya adalah mukor. Saiznya adalah kebiasaan 10 mikron hingga 100 mikrometer. Cara pembiakan ada 2 jenis. Iaitu melalui asexual, pembentukan spora bagi mukor dan pertunasan bagi yeast. Okay, tempat tinggal ataupun habitat, tempat gelap dan juga lembap. Dan cara pemakanannya adalah saprofit dan juga parasit. Saprofit tadi dapat makanan daripada benda-benda yang dah mati, organisma mati, manakala parasit dapat makanan daripada benda yang hidup. Okey, seterusnya kita tengok pula kumpulan yang kedua. Kumpulan kedua adalah alga. Ini merupakan contoh-contoh alga. Chlamydomonas, tengok bentuk dia. Spirogyra. Spirogyra bentuk berfilamen. Phytoplankton, bentuk bujuk. Dan juga Pleurococcus. Pleurococcus bentuk bulat. Ini contoh-contoh alga. Kita tengok pula ciri-ciri bagi alga. Okey, tumbuhan akuatik yang mempunyai klorofil untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nak kenal alga senang saja. Biasanya alga ni dia ciri utamanya ialah mempunyai klorofil. Jadi biasanya dia berwarna hijau lah. Saiznya ialah antara 1 mikron hingga 10,000 mikron. Jadi alga merupakan mikroorganisma yang besar. Yang kita boleh tengok dengan jelas. Okey, cara pembiakannya melalui asex belahan dua ataupun pembentukan spora dan melalui pembiakan seks melalui konjugatan. Nanti anak-anak semua boleh tengok dalam video cikgu yang seterusnya. Cikgu akan tunjukkan bagaimana pembiakan asex dan juga pembiakan seks berlaku bagi mikroorganisma. Okey, bentuknya boleh bulat, berfilamen dan juga bujur. Habitatnya adalah kawasan lembap, berair dan bercahaya. Kenapa bercahaya? Sebab dia mempunyai klorofil
untuk menyerap tenaga cahaya bagi menjalankan proses fotosintesis. Okey, cara pemakanan. Cara pemakanannya ialah autotrofik. Buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, kumpulan seterusnya ialah protozoa. Jadi contoh bagi protozoa adalah ameba, dan juga paramecium. Ameba ni tidak mempunyai bentuk yang tetap, manakala paramecium ni bentuknya seperti selipar. Okey, ameba dia ada pseudopodium. Pseudopodium ni membantu ameba untuk bergerak dan juga untuk makan. Okey, manakala paramecium dia mempunyai bulu-bulu halus, yang kita namakan dia sebagai cilia. Cilia ni membantu paramecium untuk bergerak. Okey, kita tengok ciri-ciri bagi protozoa. Apakah ciri-ciri protozoa? Yang pertama ialah organisma unisel. Terdiri daripada satu sel lah. Saiznya 5 mikron hingga 250 mikron. Cara pembiakan boleh melalui belahan kedua iaitu ameba dan juga pengkonjugatan bagi paramecium. Rupa bentuk sfera, bulat, bujur ataupun bentuk berbeza-beza. Habitatnya ialah air dan juga tanah, dan cara pemakanannya ialah melalui parasit, saprofit ataupun autotrofik. Okey, kemudian yang keempat adalah bakteria. Okey, ini merupakan rupa bentuk bakteria. Bakteria mempunyai flagellum. Flagellum ni membantu bakteria untuk berenang ataupun bergerak. Okey, kita tengok rupa bentuk bakteria. Bakteria ada yang berbentuk pilin, ada yang berbentuk koma, sfera dan juga rod. Jadi yang berbentuk pilin ni ialah spirillum. Berbentuk koma ni kita panggil dia sebagai vibrio. Yang berbentuk sfera ni ada yang bersambung. Kalau yang bersambung ni, bulat-bulat bersambung ni, kita namakan dia sebagai streptococcus. Kalau dia bergabung, dua bulat bergabung, kita panggil dia sebagai diplococcus ataupun micrococcus. Micrococcus satu-satu macam ni. Okey, kemudian diplobacillus. Diplobacillus ni bergabung dua. Ciri-ciri bagi bakteria. Yang pertama ialah organisma unisel. Satu sel. Saiznya 0.5 hingga 10 mikron meter. Cara pembiakannya ialah melalui pembiakan seks. Boleh melalui pembiakan seks, iaitu konjugasi, ataupun melalui asexual, iaitu belahan kedua dan juga pembentukan spora. Rupa bentuk sfera, rod, berpilin dan juga koma. Tempat tinggalnya ialah tempat lembap, udara, air, tanah, tumbuhan dan juga haiwan. Okey, strukturnya mempunyai kapsul, sitoplasma, flagellum, dinding sel, bahan nukleus. Tadi cikgu dah tunjukkan di awal slide yang sebelum ni. Cara pemakanannya ialah melalui parasit, saprofit ataupun autotrofit. Dan bakteria ni dia special sikit. Dalam keadaan tidak sesuai, bakteria akan membentuk spora. Sporanya dia rintang kepada suhu yang melampau. Bila keadaan sesuai, dia akan hidup balik semula. Dia akan membiak balik semula. Okey, kumpulan seterusnya ialah virus. Okey, bentuk virus boleh dalam bentuk sfera, helix, polyhedral dan juga bentuk kompleks. Contohnya ada dekat sini. Virus influenza bentuknya bulat sfera, manakala virus mosaic bentuknya seperti helix ni lah. Dan bentuk polyhedral ni untuk adenovirus, dan bentuk macam kapal angkasa ni, yang ni kita panggil sebagai bacteriophage.
Okey, ciri-ciri virus. Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni, paling kecil. Hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dan ia lebih kecil daripada bakteria. Saiznya ialah 0.02 hingga 0.4 mikrometer. Cara pembiakannya melalui replikasi. Membiak dalam sel hidup sahaja. Bentuk tadi kita dah cerita berkaitan dengan bentuk spira, helix, polyhedral dan juga bentuk kompleks. Okay, habitatnya ialah dalam perumah sel hidup. Dalam sel hidup. Okey, cuba kita tengok ringkasan apa yang kita telah belajar tadi berkaitan dengan ciri-ciri mikroorganisma. Kita tengok yang pertama, alga. Alga merupakan mikroorganisma yang paling besar. 1 mikrometer hingga 10,000 mikrometer saiz dia. Yang lain boleh tengoklah. Dan mikroorganisma yang paling kecil adalah virus. 0.02 mikrometer hinggalah 0.4 mikrometer. Okey, kemudian habitat. Habitat kalau alga duduk kat air, pokok dan juga tanah. Hidup pada air, pokok dan juga tanah. Protozoa hidup dalam air dan juga tanah. Kulat tempat lembap ataupun gelap dan gelap. Bakteria, tanah, tumbuhan dan juga haiwan. Boleh hidup pada tanah, tumbuhan dan juga haiwan. Manakala virus hanya boleh hidup dalam sel hidup sahaja. Virus ni menciri-ciri yang special sikit. Dia menyerupai benda hidup. Okey, pembiakan. Pembiakannya bagi alga boleh melalui belahan dua, pengkonjugatan ataupun konjugasi, melalui spora, pembentukan spora, melalui fragmentasi. Manakala protozoa, pembiakannya adalah melalui belahan dua dan juga konjugasi, konjugatan. Okey, bagi bakteria membiak melalui belahan dua. Kulat melalui pembentukan spora dan juga pertunasan bagi yeast. Dan juga bakteria dia juga boleh membiak melalui spora. Bila keadaan tak sesuai dia akan membentuk spora. Pemakanan. Pemakanan bagi alga boleh melalui autotrofik. Autotrofik ni buat makanan sendiri. Protozoa, autotrofik, parasit dan juga saprofit. Kulat melalui parasit dan juga saprofit. Bakteria melalui autotrofik, parasit dan juga saprofit. Okey, cikgu rasa itu sahaja yang dapat kita bincang untuk ciri-ciri mikroorganisma. Tajuk seterusnya kita akan tengok apakah faktor-faktor yang pengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jumpa lagi dalam video seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.